Pihak Kastam Negeri Kedah merampas 80,000 liter minyak diesel di bawah 2 buah lori di kawasan kompleks ICQS Kota Putra, Kuala Nerang, Kedah pada Sabtu lalu. Dua pemandu warga tempatan berusia 37 dan 48 tahun turut ditahan. Pengarahnya Nur Izzah Abdul Latif berkata lori tanker pertama membawa muatan minyak diesel dianggarkan 45,000 liter, manakala lori kedua membawa muatan 35,000 liter minyak diesel dengan nilai keseluruhan RM172,000. Pemandu terbabit cuba mengaburi pihak kastam dengan membuat pengikraran yang palsu dalam borang ekspor sebagai blend stock fuel oil. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 kerana mengangkut barang tidak berkastam atau larangan. Bagaimanapun, kedua-dua pemandu terbabit yang ditahan dibebaskan atas jaminan pihak kastam. 5 buah kereta dan 11 buah motosikal musnah terbakar dalam kebakaran di sebuah bengkel membaiki kereta di Taman Keladi, Sungai Petani awal pagi tadi. Kejadian itu berlaku kira-kira pukul 5.23 pagi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 1 Ismail Muhammad Zain dalam kenyataan berkata, 2 jentera bomba bersama 11 anggota bergegas ke lokasi bagi memadamkan kebakaran. Operasi pemadaman turut dibantu 6 anggota dari BPP Aman Jaya dan pasukan bomba sukarela PSP Bakar Arang dan Sungai Petani. Tindakan operasi menggunakan 2 aliran saluran pancutan dari jentera bomba berjaya memadamkan kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun maut akibat ditetak dalam kejadian di sebuah kedai kopi di Taman Damai, Padang Surai Kulim semalam. Mangku Ketua Polis Daerah Kulim, DSP Safwan Makno menerusi kenyataan berkata mangsa telah diserang oleh 2 lelaki bersenjatakan parang dan sabit. Pihak polis memaklumkan mangsa telah dikejar oleh kedua-dua suspek dari luar kedai sebelum cuba menyelamatkan diri dengan memasuki kedai kopi berkenaan. Bagaimanapun, mangsa kemudian ditetak sehingga rebah sebelum meninggal dunia di tempat kejadian dengan kecederaan parah di bahagian tangan, dada, belakang badan dan muka. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk proses bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sebanyak 38 program jualan madani telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Perlis di seluruh negeri tersebut. Ia melibatkan jualan mencecah RM408,000, manakala nilai penjimatan kepada pengguna menerusi jualan agro madani merekodkan jualan lebih RM98,000. Pengarah Farmer Perlis Muhammad Anzara Azizan dalam kenyataannya memaklumkan 38 program berkenaan telah memberi manfaat kepada lebih 18,000 penduduk di Perlis. Jelas beliau, secara keseluruhannya Farmer Perlis menyasarkan sebanyak 233 program jualan agro madani sepanjang tahun ini dengan nilai jualan sebanyak RM2.65 juta dengan penjimatan sebanyak RM804,000. Selain itu, seramai 1,476 usahawan di bawah bimbingan Farmer Perlis akan terlibat dalam pelaksanaan jualan agro madani yang bakal memberi manfaat kepada hampir 100,000 rakyat negeri Perlis. Pelbagai program telah dirancang dalam usaha memperkasa sektor keusahawanan di Perak tahun ini. Ini termasuk langkah melahirkan lebih ramai usahawan baru dari seluruh negeri. Antara program yang akan diteruskan termasuk penganjuran Seri Jelajah Hari Usahawan, Agro dan Koperasi Negeri Perak 2024 yang menerima sambutan menggalakkan sepanjang 11 siri penganjurannya pada 2023. Dan program ini bertujuan untuk membantu seramai mungkin usahawan dan koperasi dan seluruh pelosok negeri untuk mendapatkan maklumat dan akses kepada bantuan dari lebih 40 agensi keusahawanan di samping untuk mempromosikan produk-produk tempatan di daerah yang terlibat. Kita akan meneruskan program Perak Road to Export, iaitu program bimbingan dan bantuan usaha bagi membantu seramai mungkin
Sebanyak 6 kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafatulin beroperasi di sekolah-sekolah kebangsaan terpilih di negeri Perak. Ia membabitkan 286 murid dan diwujudkan di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Kelas Kafatulin melaksanakan kurikulum kafah jadi sama seperti mana kurikulum yang diguna pakai di sekolah undang agama integres kafah yang lain. Kelas Kafatulin ini juga akan ditambah dari masa ke semasa berdasarkan keperluan pendidikan agama di sesuatu kawasan untuk kerajaan negeri memastikan tiada murid yang tercicir dalam mengikuti kelas kafah di seluruh negeri. Antara sekolah terlibat adalah SK Sri Selama, SK Datuk Sagur, Kampung Gajah, SK Kumpulan Ganda, Teluk Intan dan Pusat Kebajikan Taman Sri Putri Batu Gajah. Baik saudara, masih di Perak, jumlah belia yang terlibat dalam subsektor tanaman makanan di negeri tersebut meningkat kepada 292 orang tahun lalu berbanding hanya 99 orang pada tahun 2021. Esko Pembangunan Luar Badar, Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, peningkatan itu menunjukkan keberkesanan program Brigad Muda Petani Moden. Menerusi program berkenaan, golongan belia di bawah umur 40 tahun diberi bantuan sepenuhnya termasuk penyediaan kawasan serta bantuan input pertanian seperti baja, racun, bahan tanaman dan sistem pengairan. Jelas beliau Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak turut menyediakan bantuan serta insentif bagi menggalakkan penyertaan belia dalam sektor pertanian. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan lisan adun Pantai Remis Wang Meng Ing pada mesyuarat pertama tahun kedua Dewan Negeri yang ke-15 di Bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh.